وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام معنا في الدرس الماضي عن مقدمة الإمام الحداد رحمه الله تبارك وتعالى وعن السيرة والمناقب بترجمة هذا الإمام العظيم المجدد للقرن الثاني عشر الهجري رحمه الله رحمة الأبرار ونفعنا به في عالم. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau mengucapkan basmalah dan alhamdulillah dan juga tsana Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, pada kelas yang lalu kita telah mendengarkan tentang biodata dan sirah, begitu juga manaqib daripada pengarang kitab Muqaddimah Da'wah Tamah, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana beliau ini adalah mujaddid, pembaharu tentang Islam ini pada abad yang ke-12. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita dengan ilmunya beliau. طلب مننا السيد محمد عبد الله الجنيد حفظه الله ونفع الله به السيرة الذاتية التي سمعتموها والشيوخ الذين تلقينا عنهم والمهام الدعوية والخروجات الدعوية. Telah meminta daripada kami Habib Muhammad bin Abdullah Al-Junaid untuk menyampaikan kepada kalian semua tentang biodata kami, bagaimana kami dahulu kala belajar, dan juga syekh-syekh dan guru-guru yang kami telah belajar dengannya, sebagai pengetahuan saja tentang diri kami. وهذا نشرها والاتيان بها ليس لغرض وقصد التفاخر أو التعالي. Bukanlah maksud menyebutkan dari biodata tersebut adalah untuk berbangga-bangga ataupun untuk merasakan diri lebih. وإنما ذلك لأجل عدة أسباب أهمها. Tetapi hal-hal demikian ini adalah memiliki sebab-sebab. Di antara hal yang penting, أن تعلمون أنتم تكتبون هذا العلم علم عن من كما جاء في الحديث مقدمة عبد السري في مقدمة الشرح المسلم يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون به. Yang pertama adalah supaya kalian ini tahu dari siapakah kalian ini bertalaki dan mengambil daripada ilmu. Dalam muqaddimah Sahih Imam Muslim, beliau telah meriwayatkan suatu hadis, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya agama ini adalah ilmu, dan kalian lihatlah dari manakah kalian menerima atau mengambil daripada ilmu itu. ولأجل أيضا أن تعرفون عظمة السند الذي نحن متصلين به وعظمة الرجال الذين ننتسب إليهم شيخا عن شيخا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan juga supaya kalian mengetahui daripada sanad kalian ini belajar ilmu tersebut, dan syekh yang bersambung daripada syekh dari syekh sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam. وكلما عظم الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم الانتفاع إن شاء الله تعالى. Maka apabila semakin mulia sesuatu ini bersambung kepada Nabi alaihi salatu wasalam, maka semakin mulia dan besar juga kemanfaatan yang akan diwujudkan. ومدرسة حضرموت الحمد لله تبارك وتعالى يرجع إسنادها إلى جميع الأسانيد المتصلة في العالم الإسلامي قديما وحديثا. Dan juga seluruh sanad-sanad yang ada pada Madrasah Hadramaut semuanya bersambung kepada sanad-sanad yang ada pada alam Islam, negara-negara Islam, baik zaman dahulu kala ataupun zaman sekarang. ويوجد عندنا سند يسموه علماء الحديث في مصطلح الحديث سلسلة السند الذهبي. Dan juga kita pun memiliki suatu sanad yang disebutkan oleh para ahli hadis, yaitu sanad emas, maknanya sanad yang bagus. وهو السند الآخر عن أهل البيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Itu sanad yang bersambung diambil daripada ahli bait, keturunan Rasulullah, daripada ahli bait sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. نحمد الله سبحانه وتعالى أن أخذنا عن شيوخ سمعتهم من أهل البيت ومحبيهم كلهم بأسنادهم عن أهل البيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kami ini telah mengambil daripada sanad daripada ahli bait Rasulullah dan orang-orang yang cinta dengan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kalian sama-sama dengarkan sanad tersebut. توجد الأسانيد الأربعة اللي ذكرها الحبيب إبراهيم العقيل رحمه الله في القول الجميل لما أجاز في شيخنا العمر حفظه الله الأسانيد المتصلة بالعالم الإسلامي موجودة أيضا معنا الحمد لله تبارك وتعالى. Dan juga 4 macam sanad yang telah disebutkan oleh Habib Ibrahim bin Aqil
yang telah beliau ijazahkan kepada Habib Umar bin Hafidh, yang mencakup dan meliputi daripada seluruh sanad-sanad yang ada pada negara-negara Islam, juga pun ada pada diri kita. فنطلب من كل واحد منكم بعد أن يتخرج إن شاء الله تبارك وتعالى أن يأخذ الإجازة والسند من شيخنا في العمر في كتاب القول الجميل الذي أجازه فيه شيخنا إبراهيم بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka sangat kita anjurkan sekali kepada kalian sekalian untuk mengambil daripada sanad yang bertajukan Al-Qaulul Jamil yang telah diambil oleh Habib Umar daripada Syekh beliau Habib Ibrahim bin Aqil setelah kalian nanti lulus daripada belajar di sini. ولا يتأتى أن يعطيك الشيخ الحنون حفظه الله السند وأنت لم تدرس ولم تتعلم. Dan tidak mungkinlah Habib Umar akan memberikan kepada kalian sanad tersebut apabila kalian belum belajar dan juga belum berilmu. ولم تنتظم في الحلقات العلمية الشرعية التي ترتبها لنا في دار المصطفى أو في دار زهرة للنساء. Dan juga tidak akanlah kita mendapatkan hal tersebut kalau tidak kita ini bersambung dengan beberapa halakat yang ada di Darul Mustafa ataupun di Darul Zahra untuk yang muslimat ataupun di tempat ini. وهذا يجرنا إلى نحن ما أحب صدد الكلام عليه في هذه الليلة قبل أن ندخل في الكتاب وهي البيئة المصطفوية ما هي وكيف تكونت وكيف تأسست. Dan dari pembicaraan ini, maka malam ini sebelum kita memulakan daripada kelas kita, maka kita akan berbicara sedikit tentang bi'ah Mustafawiyah. Apakah itu bi'ah Mustafawiyah? Bagaimanakah cara kerjanya dan macam mana dia ini diasaskan ataupun dimulakan. وشيخنا في حفظه الله كان مرتب الساكنين الواردين إلى دار المصطفى بعوائلهم لأجل البيئة التي خرجوا من بلدانهم البيئة الحسنة ومن أجل أيضا طلب العلم الشرعي لهم ولأسرهم. Maka Habib Umar telah memberikan tertib kepada orang-orang yang datang ke sini dengan keluarga mereka untuk membentuk suatu bi'ah. Bi'ah ini bermakna adalah lingkungan, suasana kehidupan, supaya bagaimana suasana kehidupan mereka di sini ada suasana kehidupan yang baik. Baik itu suasana yang ada keluarga yang di Yaman ini ataupun di luar Yaman ataupun juga di Asia Tenggara. في 17 ذي القعدة عام 1429 عقد جلسة لهؤلاء المنتمين بأسرهم مثلكم. Maka Habib Umar pada tanggal 17 Dzulhijjah tahun 1429 ya, beliau telah mengumpulkan orang-orang yang dengan keluarga mereka datang ke sini. وذكر أهداف البيئة المصطفوية وأعمال ومهام الواردين للبيئة المصطفوية والخطوات العملية التي ينبغي أن يعملونها والإدارة والمرجعية المشكلة لمتابعتها. Dan Habib Umar telah menyebutkan pada jalasah ataupun pertemuan tersebut tentang tujuan daripada bi'ah Mustafawiyah dan juga kegiatan-kegiatan yang pada bi'ah Mustafawiyah dan juga lajnah ataupun kelompok yang pengatur yang menjadikan tempat tumpuan untuk mengatur bi'ah Mustafawiyah. وقد وزعوها إلى أغلبكم في كتابهم المسمى دليل الساكن للبيئة المصطفوية. Maka beliau telah mengumpulkan para yang berkaitan dengan bi'ah Mustafawiyah telah mengumpulkan hal tersebut dalam suatu kitab yang dinamakan Dalil li Bi'ah Mustafawiyah. Mungkin kitab tersebut telah sampai kepada kalian semua. Apakah kalian memikirkan dan membacanya? Dan apakah kalian saling membincangkan hal tersebut bersama keluarga dan anak? Maka ringkasnya daripada jalasah yang telah dibuat oleh Habib Umar ini teringkas dalam empat perkara, 4 poin. Yang pertama adalah tujuan. Maksud utama daripada bi'ah Mustafawiyah adalah mengikut dengan cara pengikutan yang sempurna terhadap sunnah baginda yang mulia alaihi salatu wassalam. عدم التأثر بكل مؤثرات العالم لأننا متحصنين بسنة وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kedua, tidak berkesan dengan kesan-kesan yang ada di luar daripada alam ini, karena kita ini telah berbenteng dan berlindung dengan sunnah dan syariat Nabi alaihi salatu wassalam.
الثلاثة التبعية القدسية للنبي صلى الله عليه وسلم. Dan yang ketiga adalah pengikutan yang suci terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. قول الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا بما جئت به. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, apabila kalian mengatakan cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Dan hadis Nabi SAW beliau bersabda, tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga seluruh daripada hawa nafsunya mengikut apa yang aku bawa. والهدف الرابع تطلعات بسرور القلب الشريف الكريم النبوي ورضا الرحمن الأعلى سبحانه وتعالى. Yang keempat adalah mengharap, senantiasa menginginkan untuk memasukkan kegembiraan ke hati baginda Nabi SAW dan juga mendapatkan daripada keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tujuan. Yang kedua adalah apakah kegiatan yang penting yang kita buat kita pada keluarga dan family kita. Yang pertama adalah kita mencek daripada keadaan kita, keadaan keluarga kita, anak-anak lelaki kita dan anak-anak perempuan kita, tertib daripada waktu-waktu kita, waktu kita belajar, waktu kita murajaah, waktu kita menyaksikan pada siang hari dan pada malam hari, semuanya harus ada tertib. Kemudian mengetahui menambahkan daripada ilmu dan ma'rifah. Dan juga menetapkan daripada akhlak untuk anak-anak lelaki dan perempuan. Dan juga menambahkan daripada nuraniyah cahaya keimanan pada diri kita dan pada anak lelaki dan perempuan. Dan juga pandangan dan jenis pakaian. Wahai seorang ayah, wahai seorang anak, apa yang kalian pakai? Wahai seorang ibu, wahai seorang anak perempuan, apa pakaian kalian? Apakah sesuai dengan rasa malu dan juga kehormatan? Apakah pakaian tersebut sesuai dengan kesucian negeri Tarim? الزي والاحتشام واكتشاف ظهور بعض وجوه النساء وغير ذلك. Kita sering mendengar daripada muhadarat Habib Umar, beliau sering cakap tentang kehormatan dan kesucian seorang wanita, dan terkadang ada beberapa anggota tubuh yang terbuka daripada seorang wanita. Dan juga di antaranya hal yang penting adalah mencek daripada niat dan juga wijhah keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang memberikan kesan, yang terkesan dengannya istri engkau ataupun anak ataupun suami. Apakah mereka terkesan dengan sesuatu yang baik ataupun selain daripada itu? Dan juga berusaha untuk mewujudkan daripada kepersaudaraan dan kecintaan, dan juga saling tolong menolong dan gotong royong sesama, dan juga saling menasihatkan dan saling menyempurnakan dan saling melengkapi. أنا آكل أنا أشرب أنا مستقر حياتي أنا أولادي مستقرين ولا يكون لك التفات إلى بقية بيئتك الواردين من البلد. Jangan sampai kita memandang saya makan, keluarga aku makan, semua dapat mukim boleh tinggal, tidak tanpa memandang kepada lingkungan orang lain. Perkara yang keempat,
perkara yang keempat adalah tempat kita merujuk dan juga office yang kita akan menuju padanya. رتب شيخنا حفظه الله مكتب لكم البيئة المصطفوية سموها مكتب البيئة المصطفوية المسؤول عليه السيد الحبيب عبد الرحمن بن علي المشهور والأستاذ شكري مبارك بحريش ومعاونين. Dan juga Habib Umar telah membuatkan untuk kalian semua satu maktab office yang beliau bagi nama adalah office untuk Bi'ah Mustafawiyah yang di bawah pimpinan Habib Abdurrahman bin Habib Ali Al-Mashhur bin Hafiz dan juga saudara kita Syukri Baharish dan orang-orang yang menolong mereka. Dan juga Sayyid Abu Bakar bin Adani Al-Mashhur. Mereka yang telah diberikan beban untuk saling berhubungan dengan kalian dan kalian juga berhubungan dengan mereka. Bergantung dengan untuk mendapatkan ilmu dan juga yang berkaitan dengan halakat-halakat ilmu. Berkaitan juga dengan tempat tinggal, tempat menyewa dan yang lain-lainnya. Dan juga berkaitan dengan acara perkawinan kalian ataupun munasabah-munasabah yang lain yang ada berkaitan dengan munasabah tertentu. كل هذه وأمثالها تكون مربوطة بالمقاصد السامية المذكورة أعلاها. Maka semua hal tersebut akan senantiasa berkaitan daripada maksud yang telah kita sebutkan yang sangat mulia. للأسف قد نرى بعض الواردين من البيئة المصطفوية من بلد أو أخرى لا يلتفتوا إلى هذه المقاصد السامية. Sangat kita sayangkan kepada yang datang ke sini yang mereka tidak menoleh kepada maksud yang mulia tersebut. أو لا يهتموا بحضورهم أو حضور زوجاتهم أو أولادهم للحلقات التعليمية المرتبة لهم. Dan juga saya disayangkan sekali apabila mereka tidak mengambil perhatian terhadap halakat-halakat yang telah ditertibkan bagi diri mereka, istri mereka ataupun anak-anak mereka. أو يهملوا بناتهم في سترهم لوجههم ومشيهم وتغطية وجوههم عدم مراعاة الجنسية الكريم ويبنون على ما هم عليه في بلدهم هناك. Dan juga sangat disayangkan tak kala mereka membiarkan seorang budak kecil, perempuan yang terbuka daripada auratnya, seolah-olah adat tersebut mereka bawa daripada negeri mereka. Ataupun mereka melepas daripada anak-anak lelaki mereka untuk pergi seperti tempat sisi net sampai mereka balik pada waktu yang terakhir malam hari. Semua hal tersebut akan memberikan kesan yang sangat pedih kepada hati Habib Umar. Dan beliau mengetahui hal tersebut. Dan akhbar-akhbar kalian sampai kepada beliau. Ini zahir, bukan daripada kasyafnya beliau. Bagaimana kita saling tolong-menolong untuk menghidupkan kembali Bi'ah Mustafawiyah ini. Lelaki dan perempuan. Lelaki dengan perempuan juga. Yang besar dan juga yang kecil. Dan juga sehingga kita mendapatkan istifadah ataupun manfaat wujud kita di negeri Tarim ini. Berapa banyak orang nak datang ke Tarim tetapi mereka tidak mendapatkan taufik, tapi Allah memberikan taufik kepada kalian untuk duduk di Tarim. Dan seseorang ini nilainya adalah tergantung daripada maksudnya, bukan daripada jasmani tubuh. Berapa banyak orang yang duduk di Tarim tetapi pikirannya dia macam orang dekat Eropah. Berapa banyak orang yang ada di Eropah dan di Asia tetapi hati mereka ni senantiasa bertakluk kepada Tarim. Maka kita semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita pada ketika ini. Dan juga perpindahan daripada zaman ini telah memberikan pengalaman kepada kita. Peperangan yang terjadi pada negeri kalian dan pada negeri kami.
طلب أهالينا وأهاليكم سفاراتنا وسفاراتكم الرجوع. Dan permintaan daripada keluarga-keluarga kita yang ada di sana dan juga daripada kedutaan-kedutaan kita meminta kita untuk balik. فعلينا أن نغنم هذه الأمور. Maka hendaklah kita ini memanfaatkan daripada hal-hal tersebut. كما قال الشاعر دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. Sungguhnya beliau menyebutkan, seorang penyair mengatakan, setiap detakan-detakan daripada jantung manusia ini seolah dia mengatakan bahwasanya kehidupan ini hanyalah sesaat dan hanya second seperti itu. والمعذرة أن مضى علينا النصف الأول من الدرس ونحن في تذاكر هذه المهام العظيمة الكبيرة. Dan kita telah lalu mempelajari tentang pentingnya pelajaran yang kita pelajari, dan ini adalah sesuatu yang betul-betul penting. فأحببنا التذاكر فيها. Maka pada separuh kelas ini kami menyebutkan hal yang tidak berkaitan dengan risk, maka ini adalah kami ingin bertadzakur, saling mengingatkan. ونحب منكم كلكم أن تذهبون هذه الليلة تجلسون مع أسركم خلال اليوم الليلة وتتذاكروا في دليل الساكن هذا حتى يشعر بناتكم وأولادكم وزوجاتكم بعظمة المهمة والمسؤولية التي جئنا من أجلها. Dan kami pun sangat mengharapkan sekali tatkala kalian balik ke rumah lepas kelas ini saling duduk dengan keluarga, dengan anak dan istri, berbicara ataupun membahas tentang kitab yang telah dikarang itu, dalil tentang Biyah Mustafawiyah, dan fahamilah dan hayatilah isi daripada kitab tersebut. هذا من الأعمال الواجب المنزلي التي نحب أن نخرج منه كل درس بواجب منزلي نتذاكره مع أسرنا. هذا أحدها هذه الليلة أن نتذاكر في مهام وأعمال وأهداف البيئة المصطفوية الموجودة عندكم في كتاب دليل الساكن للبيئة المصطفوية. Ada maka muzakarah kalian tentang kitab dalil Mustafawiyah, Biyah Mustafawiyah ini bersama keluarga kalian adalah dikira adalah pekerjaan rumah. Homework. Ini pekerjaan di rumah. Ini jadi kami akan nanti setiap kelas ini akan memberikan seperti wajib manzili, kalau bahasa Arabnya wajib manzili, ini pekerjaan di rumah untuk kalian saling bermuzakarah bersama keluarga tentang kitab dalil Biyah Mustafawiyah. Dan pada kelas yang akan datang kami akan menanya kalian semua apakah kalian telah buat benda tersebut. Dan juga dia hendaklah menulis nanti apa yang telah dia mendapat kesan pada diri dia, istri dia dan anaknya. Kalau nanti kelas yang akan datang dia datang, maka dia beri kabar kepada kami dengan izin Allah Ta'ala. والحشر إلى الله والحساب والوزن والعبور على الجسر الذي تثبت عليه أقدام وتزل عنه أقدام. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار والسخط والانتقام وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. اللهم إنا بك العياذة واللياذ والاستعانة والاعتصام. نعوذ بك اللهم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر كل شيطان مارد وجبار معاند وباب محاسد ومن شر ما يريد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعود فيها وأنت الرحيم الغفور تجير ولا يجار عليك ولا منجا منك إلا إليك. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي تفرد بالقدام وتوحد بالبقاء والدوام. أما بعد فهذا مؤلف مبارك إن شاء الله ومجموع جمعناه بعون الله ذكرنا فيه نبذا وأطرافا من النصائح والوصايا والآداب العلمية والعملية التي يتعين ويتأكد الأخذ بها والاتصاف بحقائقها ومعانيها. وقصدنا بذلك النصيحة والوصية والتأديب لأنفسنا
ولإخواننا في الدين من المؤمنين والمسلمات وفقنا الله وإياهم لمرضاته وجعلنا وإياهم ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته ويشكره ويذكره ذكرا كثيرا ويسبحه بكرة وأصيلا والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى والمرء حيث قصده لا حيث جسمه وكل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الحديث وقال عليه الصلاة والسلام من غزا وهو لا ينوي إلا عقالا فله ما نوى وقال عليه الصلاة والسلام أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش ورب بخير بين الصفين الله عنه بنيته وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا ومحجة إلى رضاك وجنتك ولا تجعله حجة علينا ولا سبيلا إلى سخطك ولا إلى النار التي هي دار عقوبتك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار وقد سمينا هذا التأليف الدعوة التامة وتذكرة العامة ورتبناه على مقدمة وذكر ثمانية أصناف وخاتمة فأما المقدمة فنذكر فيها شرح الدعوة إلى الله وإلى دينه وسبيله وأما الأصناف فالصنف الأول العلماء والصنف الثاني أهل الزهد والعبادة والصنف الثالث أهل الملك والسلطنة ونحوهم والصنف الرابع أهل التجارة والصناعات ونحوهم والصنف الخامس أهل الفقر والضعف والمسكنة والصنف السادس الأتباع من الأولاد والنساء والممالك والصنف السابع أهل الطاعة وأهل المعصية من العامة والصنف الثامن من لم يستجب لدعوة الله ورسوله ولم يؤمن بالله واليوم الآخر وأما الخاتمة فتكاد تنعطف على نصيحة هؤلاء الأصناف الثمانية على وجه وجيز وعلى نصائح ومواعظ ورغائب وبتمامها يتم الكتاب والله هو الهادي إلى الحق والصواب ومنه نسأل العون والتأييد ونستمد التوفيق والتسديد وربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وهذا أوان الشروع في المقصود وفي الله الاستعانة عليه البلاغ لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود ولا مقصود إلا إياه وله الفضل والإحسان والنعمة والامتنان أولا وآخرا وظاهرا وباطنا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تكلم الشيخ لا زال في المقدمة وذكر ذلك سابقا أن الإنسان المؤلف إذا أراد أن يؤلف ينبغي أن يذكر الخمسة الأشياء البسملة والحمد لله والصلاة على النبي وأما بعد واسم الكتاب. هذه أمور أساسية في أي تأليف أو أي بحث تريد أن تقدمه في كتابا أو بحثا علميا شرعيا. Dan beliau masih menyebutkan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan muqaddimah ini. Sebagaimana kita sebutkan pada kelas yang telah lalu, hendaklah seorang yang ingin mengarang kitab menyebutkan daripada 5 perkara dalam kitab tersebut atau muqaddimahnya. Yang pertama adalah basmalah, yang kedua hamdalah, yang ketiga adalah salawat kepada Nabi SAW, dan yang keempat adalah ucapan amma ba'du, dan yang kelima adalah nama daripada kitab. Inilah 5 hal yang hendak bagi orang yang ingin mengarang kitab untuk membuat suatu bahas ataupun pembahasan dalam sesuatu pelajaran tertentu. وذكر الصلاة والسلام على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم قرابته عليه الصلاة والسلام هم كما قال العلماء آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس. Kemudian beliau telah menyebutkan daripada salawat serta salam kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan kepada keluarga beliau, kerabat beliau, yang mana kerabat beliau tersebut adalah yang telah disebutkan oleh para alim ulama adalah kerabat keluarga Rasulullah. Yang beliau sebutkan adalah Ali daripada keluarga Sina Ali, kemudian Ja'far, kemudian Aqil dan Abbas. وذرية النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ ابن حجر هم أولاد فاطمة من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. Dan juga adalah keturunan baginda Nabi alaihi salatu wasallam yang sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibn Hajar, mereka itu adalah keturunan daripada Sayyidah Fatimah melalui daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Sayyidina Hasan dan Husain وذريتهما إلى يومنا. Dan juga zuriat kepada Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma sampai pada hari ini.
kita sekarang ini. اللهم وفقنا محبتهم والادب معهم في حياتهم. Semoga Allah Taala memberikan kecintaan kita kepada mereka dan senantiasa menghormati mereka. وذكر ذلك الصلاه والسلام على الصحابه الكرام والرضا عنهم اجمعين. Dan beliau menyebutkan juga salawat serta salam kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. أن عقيدة أهل السنة والجماعة في كل زمن وفي كل قرن يجمعون ولا يفرقون بين الصحابة وأهل البيت. Karena ini adalah akidah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah pada setiap zaman dan setiap abad yang mereka tidak membezakan daripada mencintai kepada ahli bait dan para sahabat. فمن فرق بين أهل البيت وبين الصحابة، فمن سب أهل البيت وترضى عن الصحابة أو ترضى عن الصحابة أو فرق أهل البيت فليس من أهل السنة والجماعة. Maka barang siapa hanya mencintai ahli bait kemudian tidak menyukai sahabat ataupun mengucapkan radhiyallahu anhum kepada sahabat dan tidak menyukai daripada ahli bait, maka bukanlah daripada ahli sunnah wal jamaah. فوصلنا الدين الإسلامي عبر أهل البيت والصحابة الكرام معاهم. Maka sudah sampai daripada syariat ini kepada kita sekalian melalui daripada para sahabat dan ahli bait secara bersamaan. السيرة النبوية وكتب التاريخ المعتبرة كلها تروي تعاطف وتجارب أهل البيت النبوي مع الصحابة الكرام وتعاطف الصحابة الكرام مع أهل البيت النبوي. Dan seluruh sirah dan juga kitab-kitab sejarah menceritakan tentang bagaimana mahabbah saling kita mencintai antara ahli bait dengan sahabat dan juga sahabat dengan ahli bait. وما يدعو عليه كثير من الناس اليوم في العالم هنا وهناك بتعظيم الصحابة وبغض أهل البيت أو بغض أهل البيت تعظيم الصحابة، هذا منهج خارج عن معتقدات وطريقة السلف الصالح من أهل السنة والجماعة. Sedangkan sekarang apa yang ada di sana dan di sini di seluruh alam, yang mana nampak dari mereka tidak suka kepada ahli bait, sedangkan mereka mencintai para sahabat ataupun kebalikannya mencintai sahabat, mereka tidak suka dengan ahli bait, maka mereka itu adalah orang yang telah keluar daripada tariqah cara kehidupan daripada salafus saleh yang telah dibawa oleh alim ulama. فنحن نطلب من إخواننا أهل البيت وأخواتنا أهل البيت أن يتواضعوا وأن يطلبوا العلم وأن يكونوا مثلا وقدوة يقتدى بهم في المجتمعات. Dan kami sangat mengharap kepada saudara-saudara kami yang daripada ahli bait hendaklah mereka belajar dan juga memiliki sifat tawadhu dan sehingga mereka menjadi suatu qudwah di dalam kehidupan. ونطلب من محبي أهل البيت في هذا الزمان أن يتألموا مع أهل البيت ويأخذوا بأيديهم في طلب العلم وفي النصيحة لهم وعدم النصيحة لهم ولو أن أخطر عن الناس بشر. Dan juga kita memohon juga kepada yang selain daripada ahli bait hendaklah saling mencintai kepada ahli bait dan juga saling tolong menolong dengan mereka, membawa mereka untuk menuntut ilmu dan juga mengingatkan mereka tatkala mereka dalam keadaan salah, karena yang namanya manusia tidak lepas daripada kesalahan. ذكر الإمام الحجاج صاحب الكتاب رحمه الله قال إذا أخطأ رجل من أهل البيت النبوي فعليك في حقه حقان، الحق الأول أن تنصحه لكونه مسلم، والحق الثاني أن تنصحه لكونه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Disebutkan oleh pengarang kitab ini Imam Haddad bahwasanya cara kita bermuamalah mengingatkan seorang ahli bait yang telah membuat suatu kesalahan, kita mengingatkannya karena apa? Karena ada dua hak yang kita kena tunaikan terhadap mereka. Yang pertama hak yang mereka adalah saudara muslim kita, dan yang kedua adalah hak sebagaimana mereka ini adalah ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم ذكر الشيخ الاستعاذة بالله تبارك وتعالى والاعتصام من شرور النفس والسيئات الأعمال ومن شر كل شيطان مارد وجبار المعاند وباغ محاسد، وبهذا إشارة إلى ما جاءت به الأدعية النبوية والأذكار النبوية في الاستعاذة صباحا ومساء. Dan juga beliau menyebutkan daripada doa untuk berlindung dan mohon pertolongan dan penjagaan dari Allah Ta'ala daripada segala keburukan diri kita dan juga keburukan daripada amal dan kepada syaitan yang terkutuk dan juga orang yang dengki dan orang yang memaksakan. Dan ini adalah sesuatu hal yang telah datang daripada Nabi SAW yang mengajarkan kita tentang doa-doa tersebut pada waktu pagi dan sore ataupun petang. لأننا عندما نعيش في هذه الحياة الدنيا لا نعيش نحن وحدنا بني آدم، وإنما معنا يعيشون الجن، معنا يعيشون الحيوانات، فيحصل شيء من الترابط والتداخل بالأذى وغير ذلك. فجاءت الأدعية النبوية حسنا وغاية لنا شرور هؤلاء الناس الذين نراهم أو لا نراهم،
نعرفهم أو لا نعرفهم. Karena kita dalam kehidupan ini kita hidup sendiri saja. Di sana juga ada makhluk yang lain seperti jin, seperti hewan-hewan. Dan kalau kita hidup saling bersama dengan mereka ini, maka akan wujud di sana yang namanya adalah saling mungkin menyakiti satu dengan yang lain. Maka di sini adalah doa daripada Nabi SAW mengajarkan kita supaya dilindungi daripada kejahatan dan keburukan daripada hal-hal atau makhluk-makhluk yang lain. فجمع لنا شيخنا في محدث الغداء خلاصة المسجد النبوي فيها أذكار الصباح وأذكار بعد الظهر وأذكار بعد العصر وأذكار قبل المغرب وأذكار بعد العشاء بعد المغرب وأذكار المساء كلها حفظ لنا من هذه الشروط التي نراها أو لا نراها. Dan juga Habib Umar telah mengumpulkan daripada doa-doa tersebut di dalam kitab Al-Khulasah, zikir pada pagi hari, selepas zuhur, selepas asar, sebelum maghrib, selepas isya ataupun selepas maghrib, supaya menjaga kita diri kita ini daripada kejahatan makhluk-makhluk ini yang kita nampak ataupun yang kita tidak nampak. هل نحن نواظب على قراءة هذه الأذكار؟ Apakah kita memperhatikan dan menjaga senantiasa bacaan azkar tersebut? في حالة الضعف والانشغال لا أقل من قراءة الورد اللطيف صباحا قراءة الإمام الحداد مساء. Dan tak kala kita merasakan daripada lemah ataupun sibuk dalam keseharian kita, janganlah kita ini lepas daripada wirdul latif Imam Haddad dan juga latif Imam Haddad pada malam hari. هذا الذي لا يرضى للواحد في البيئة الصبوية أن يتركه أبدا. Inilah azkar zikir yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang yang ada di biar Mustafawiyah ini sekurang-kurangnya 2 azkar tersebut. نعطيكم ونكلفكم التكليف الواجب المنزل الثاني أن تواظبوا تتذاكروا التكليف الأول تتذاكروا مع أولادكم بدليل الساكن البيئة المصطفوية، والتكليف الثاني من هذه الليلة الأسبوع القادم أن نواظب على أذكار خلاصة المسجد النبوي. Dan juga kita tambahkan daripada pekerjaan rumah tadi, bermusakarah dengan keluarga tentang bi'ah Mustafawiyah. Yang kedua, hendaklah kalian sekalian dengan keluarga menjaga sekurang-kurangnya wirdul latif dan latif Imam Haddad dari minggu ini sampai minggu yang akan datang. نحفظ أنفسنا من هذه الشرور. Supaya kita menjaga diri kita daripada kejahatan. تتنور قلوبنا وسرائرنا. Dan akan bercahaya diri dan hati kita ini. وتترقى أرواحنا وروحانيتنا لامتثال أمر الشيوخ الذين أمرونا بقراءتها. Dan juga akan bertambah tinggilah daripada kesucian roh kita ini sehingga kita ini mampu untuk mengamalkan azkar yang telah diperintahkan oleh para masyayikh kita. أعزموا النية الصالحة على ذلك وسيعينكم الله عليه. Maka niatlah niat yang kuat untuk hal tersebut, maka Allah akan menolong kalian semua. فالحديث إنما الأعمال بالنيات إنما لكم امرئ ما نوى. Dalam hadis sesungguhnya seluruh amalnya bergantung dengan niat dan setiap orang ini akan tergantung daripada yang diniatkannya. كما قيل من فتح على نفسه لبنية صالحة فتح الله له 70 بابا من أبواب التوفيق. Bagaimana dikatakan barang siapa yang membukakan untuk dirinya satu niat salihah yang baik, maka Allah akan membukakan baginya 70 pintu kemudahan. ثم ذكر الشيخ المقصود من هذا التأليف وهو أن يذكر جملة وأطرافا من النصائح والوصايا والآداب العلمية والعملية. Kemudian saya juga menyebutkan daripada maksud untuk dalam mengarang kitab tersebut yang beliau adalah mengumpulkan daripada beberapa kumpulan yang sangat sedikit yang tergantung yang terdiri daripada nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat dan juga adab-adab yang berkaitan dengan ilmu dan juga amal. آداب علمية يتعلمها الشخص ويتلقاها. Adab ilmiah maknanya adalah orang bertalaqi ilmu. العملية يطبقها وينفذها ويعمل بها. Dan yang adab amaliyah adalah dia yang dipelajari tadi dia amalkan, dia buat dalam suatu perbuatan. في أدب الشيخ قد أصلنا ذلك النصيحة والوصية والتأديب لأنفسنا ولإخواننا. Dan beliau mengatakan, tapi sesungguhnya kami maksudkan dari penasihat tersebut adalah untuk diri kami dan juga kepada saudara-saudara dalam seagama. كما قيل أول تلميذ للعالم العامل بعلمه نفسه. Maka dikatakan awal daripada murid, tilmid daripada seseorang dalam ilmu dan beramal adalah dirinya. Dan في كل خطاباته لأنه بذلك أول نفسه ثم الآخرين. Karena dia setiap bercakap, muhadhar atau menasihatkan orang, maka dia niat untuk menasihatkan diri dia kemudian orang lain. قال الشيخ أذكر عبارة جميلة والمرء حيث قصده لا حيث جسمه والمعنى
حيثما كانت كلما كانت مقاصدك سامية وعالية فأنت ترتقي إليها. لا حيث جسمك أي مكان الحي الذي تدخل فيه وتسكن فيه. Dan beliau telah menyebutkan daripada sesuatu kalimat yang bagus, yang cantik. Yang beliau sebutkan adalah al-ma'u haitsu qasdi la haitsu ismi. Seseorang ini tergantung daripada maksud dan tujuannya, tidak dipandang daripada tubuh dia. Maka setiap daripada maksudnya dan tujuannya adalah tinggi, maka setinggi itulah daripada kadar nilai seseorang itu, bukan daripada jasmaninya. في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Dan beliau sebutkan hadis yang Allah Taala tidak memandang kepada rupa dan juga jasad kalian, tetapi Allah memandang kepada hati dan amal. الحديث إن الله لا يميت هذا الدين بالرجل الفاجر وأقوام لا خلاق لهم أي أن الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان يجعل حتى الفجار والذين لا خلاق لهم أن ينشر بهم هذا الدين. ومثال ذلك ما هو في كثير من الدول التي حكامها غير مسلمين يفتحون المجال لنشر الإسلام وفتح المساجد وإعانة أئمة المساجد ونور العلم. هذه يصدق عليه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يريد هذا الدين والرجل الفاسق والأقوام لا خلاق لهم. Maka beliau telah menyebutkan hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong agama ini dengan seseorang lelaki yang fajir, yang buruk daripada akhlaknya, dan juga kaum-kaum yang tidak memiliki akhlak yang baik. Ini nampak pada zaman kita sekarang ini. Contohnya seperti apa? Beberapa negeri yang dipimpin ataupun di bawah dengan seorang raja ataupun presiden yang bukan muslim ataupun yang zalim, tetapi mereka membukakan daripada majal ataupun peluang untuk orang menyebarluaskan Islam. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. بل كلما كان المسلمون ملتزمون وقدوة حسنة لزاد ذلك وتضاعف أضعافا كثيرة. Maka tak kala juga kaum muslimin ini betul-betul menjaga akhlaknya dengan akhlak yang baik, maka akanlah berbondong-bondong orang ini akan bertambah masuk ke dalam Islam. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم دعاة المهتدين هادين المهتدين غير الضالين ولا المضلين. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sekalian orang yang petunjuk kepada kebaikan, orang yang diberikan hidayah dan menjadikan asbab hidayah, dan tidak dijadikannya orang yang sesat dan menjadikan orang lain sesat. Amin. الفاتحة إلى حضرة